apa tu? Okey, ini adalah yang masuk dalam SOC khabar kan, Quantum Metal ada kontrak dengan siapa? Kan, dengan ICBC ICBC ni mengedarkan Panda Gold Coin. Macam mana rupa dia? Macam yang bawah ni sebelah kanan tu. Kan, ada rupa panda semua. Jadi apa kandungan surat khabar ni? Yang ni kandungan dia. Menandatangani kontrak kan? Kontrak dengan ICBC Bank. Kita dapat hak agensi eksklusif untuk pasarkan dia punya shilling kerajaan dia. Okey. Tu Datuk Lim sebelah kanan. Lepas tu yang ni. Lepas tu dengan ICBC Bank. Right. Teruskan. Berapa? Okey. Yang ni pula masuk dalam Al-Tijarah ni, masuk dalam TV Al-Hijrah. Bulan berapa itu? Bulan 2, 1 bulan 2 dia keluar dalam TV Al-Hijrah. Tentang pelaburan emas, scam atau reality. Tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan boleh klik dia di bawah ni. Pergi ataupun pergi YouTube je. Cari tajuk ni, pelaburan emas, scam atau reality. Kalau kita tekan tu. Halo, siapa tu? Okey. Saya teruskan Jadi tuan-tuan boleh pergi ke YouTube, boleh cari video sebab ramai dah rekod video ni dan dia dia buat kat dia upload di YouTube. Tuan-tuan boleh tengok kat sini kan. Jadi ini adalah 13 perkara. Mengapa? Apa yang menarik tentang quantum metal ni? Pertama, dia pelihara emas ni kan. Emas ni terpeliharalah, preserve and enhance wealth. Yang kedua, largest gold bullion trader in Malaysia. Dia adalah yang terbesar sekali untuk mengedarkan bullion gold ni kat Malaysia ni. Kan? Yang ketiga, cash out anytime anywhere. Maknanya kita boleh masuk dan keluar. Simpanan kita boleh masuk, kita boleh keluarkan. GSA lah. Yang keempat, acceptance worldwide. Boleh diterima seluruh dunia. Boleh diterima seluruh dunia. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ni sangat-sangat low risk. Cost dia sangat-sangat rendah lah risiko dia. Sebab emas-emas kita ni disimpan di BRIM Singapura. Jadi tak ada kata hilang ke apa. Hello, siapa tu? Siapa yang tak mute tu? Boleh tolong mute kan? Okey, saya teruskan. Dan kita boleh redeem, withdraw. Kita boleh withdraw emas fizikal Seterusnya, easy to use and secure. Senang je benda ni. Kita punya account sangat-sangat mudah dikendalikan. Buy gold as it is. Lepas tu kita boleh gunakan Visa, Mastercard, debit card acceptable. Yang ni baru saja Datuk announce hari tu. Lepas tu daily updated gold price, hari-hari dia update gold price ni. Seterusnya yang paling saya suka sekali, gold enhancement 1x10. Macam mana? Nanti kita cerita yang seterusnya. Yang ni sebab apa? Dia boleh kita dapat untung 10 kali ganda. Dan seterusnya kita punya syariah syariah standard ni daripada IOF Bahrain. Dan the best rate in the market. Maknanya best rate in the market ni kita yang paling rendah lah. Kita jual emas yang paling rendah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh carilah di luar sana. Alright. Produk yang dipasarkan adalah emas tulen, gold bar. Ini gold bar dia. Dan kita boleh dapat keuntungan 10 kali ganda. Yang ini adalah nilai emas, nilai-nilai emas. Yang ni salah satu rakan kongsi kita baru dapat itu daripada cabutan bertuah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak dapat, bolehlah. Kita masuk nanti
Lepas ni dia akan bagi pula cabutan bertuah. Cabutan bertuah. Yang ini bukan selalulah. Kadang-kadang. Tapi kali ni baru saja di-announce oleh Datuk. Dia akan buat apa tu, dia adalah bulanan, secara bulanan. Kan? Tapi hari tu ramai orang dapat cabutan bertuah itu. Ada yang dapat kereta pun ada. Kereta BMW. Jadi ini adalah emas. Gold bullion daripada ICBC Bank dia edarkan. Jadi apa nilai-nilai emas ni? Kan? Yang ni emas per min. Okey, nilai emas ni ada beberapa nilai. Pertama nilai muka dia. Contohnya 1,000 ni. 1,000 ni dia tulis 1,000. 1,000 apa? 1,000 yen. Katakanlah emas ni nilai dia 1,000 yen. Katakanlah satu hari emas ni jatuh sampai kosong. Emas ni tetap laku dengan 1,000 yen. Itu maksud dia. Lepas tu nilai sejarah. Apa sejarah Panda ni? Jadi itu sejarah tu dia ada nilai dia. Lepas tu nilai numismatik. Nilai numismatik ni nilai dia punya circulation untuk barang ni. Sebab mungkin ada 999 orang yang dapat benda ni. Ada yang pergi gadai, ada yang pergi pajak, ada yang pergi lebur. Tinggallah sikit. Benda tu bila lama-lama benda ni dia akan naik harga. Ada boleh pergi sampai juta pun ada. Nilai intrinsik ni nilai peleburan dia. Nilai terhad, ni kalau ada katakanlah shilling emas ni terhad, contoh kat sini 2757 daripada 999 contoh. Dia akan naik harga. Lepas tu nilai berat dia. Nilai berat dia. Dengan permin ni dia ada berat saja. Okey. Alright. Saya nak tunjuk sikit ekosistem emas. Perbezaan di quantum metal dan di kedai pocong. Bukan pokong, pocong. Okey, contohnya katakanlah kita pergi di kedai emas pocong ni. Kita beli 999.9. Gold bar lah kita beli. 10 hingga 15% lebih tinggi daripada harga LME. Kalau katakanlah kita keluar balik daripada kedai tersebut, kita masuk balik pergi kedai tu, kita nak jual balik. Dia ada markdown. Jadi kita ada kerugian kat situ lagi 10 hingga 15%. Kat situ saja 20 hingga 30% kita ada kerugian kat situ. Okey. Kalau 916 ni barang kemas. Barang kemas ni lagi tinggi dia punya markup dia. 15 hingga 20% pula. Lepas tu sama juga dia ada markdown lagi 15 hingga 20%. Berbeza pula dengan quantum metal. Kalau quantum metal ni 999 juga, dia cuma markup 7% saja tuan-tuan. Siapa tu? Okey. Alright, tolong matikan mutekan anda punya ni. Alright, saya teruskan. Kalau tu di JSA 7%, kalau 1/5 pula, ni produk GLA 1/5 ni, maknanya keuntungan dia 5 kali ganda. Yang ini dia bagi harga 4% daripada harga LME lebih tinggi 4%. Kata yang ni maknanya lagi rendah lah daripada JSA. Okey, kalau untuk GLA 1/10 ni pula lagilah murah. Tuan-tuan dapat beli hanya 3% saja. Jadi kat sini siapa yang nak 1/10 ni? Dan yang paling best sekali dia tak ada markdown. Dia tak ada markdown. Jadi quantum metal akan beli dengan harga LME jadi. Harga pasaran lah. Okey. Kalau ini beli satu dapat satu, yang ni beli satu dapat satu, yang ini beli dapat dapat 5. Yang ni beli 1 dapat 10. Tuan-tuan dan puan-puan nak beli yang mana? 1 dapat 1 ke 1 dapat 10? Kalau saya pilih 1 dapat 10. Alright. Okey, ini perbezaan pula pajakan di luar dan pajakan di quantum metal. Kalau pajak kat luar, tuan-tuan dah kerugian kat situ upah simpan saja di 11 hingga 15%. Ada sampai 18% pun ada. Anda tengok kedai-kedai.
Pembayaran dia setiap 3 bulan, 6 bulan ataupun 12 bulan kat sini. Jadi kalau tuan-tuan tak bayar, tuan-tuan punya emas akan dilelong. Itu di kedai di luar lah. Kan? Jadi dia punya tu terhad juga. Untuk di kedai kat luar asalnya, dia punya waktu terhad. Masa PKP ni saya rasa tak buka kot kedai emas. Kan ada tak kedai emas yang buka dan PKP ni? Jarang Alright. Okey. Di quantum metal pula, upah simpan hanya 3.5% saja per annum. Maknanya setahun sekali kita bayar 3.5% saja. Ini yang membuatkan saya lagi nak join ni. Sebab upah simpan saja paling rendah. 3.5% saja per annum. Dan pembayaran fleksibel. Setahun sekali pun boleh. Kalau tak bayar, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak bayar, emas tuan-tuan dan puan-puan tidak akan dilelong. Itu yang bestnya. Kalau tadi di kedai kedai pajakan kat luar saja, kalau tak bayar kena lelong. Kat sini kalau tak bayar tak kena lelong Jadi yang ini yang paling best sekali, dia boleh buat atas talian saja. Kita boleh pajak atas talian. Kat sini kita boleh pajak di mana-mana saja, bila-bila saja. Bila-bila masa saja. Sebab dia online. Yang ni kedai kat luar tu tak ada. Okey, percaya atau tidak, ada 10 bilion. 10 bilion yang tak tebus lagi, 60% tidak tebus lagi. Yang buat pajakan kat luar sajalah, 60% tidak ditebus lagi. Alright. Jadi saya teruskan. Jadi kita dah sediakan ekosistem yang lengkap dengan pembiayaan sekali. Dan kita nak keuntungan macam mana? Keuntungan berdasarkan kenaikan harga. Okey. Alright, dalam quantum metal dia bagi 3 akaun. Pertama sekali dipanggil GSA, Gold Saving Account. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan boleh bermula dengan memasukkan RM10 sahaja. Tuan-tuan nak simpan daripada RM10, esok tambah lagi RM10, tulat tambah lagi RM10, sampailah sampai berapa-berapa pun tuan-tuan boleh masukkan. Nak keluarkan pun paling rendah RM10. Yang ini untuk akaun GSA, tak ada apa-apa dikenakan. Tak ada kata charge ke, tak ada. Untuk GSA memang tak ada. Lepas tu kita ada akaun Gold Advance Account. Yang ini adalah digital Aranu. Ni akaun pajakan lah. Akaun pajakan ni kita boleh buat pajak bila-bila. Di mana saja. Di mana saja. Kalau ada internet lah kita buat pajakan ni. Jadi kat sini kita boleh keluarkan 80% daripada emas di GSA yang kita simpan tadi. Kalau kita katakanlah ada 100,000 nilai emas tu, kita boleh keluarkan 80,000 nilai emas tu. Maksudnya gitulah. Alright. Yang ketiga dipanggil Gold Leverage Asset, GLA. Yang inilah ada orang kata keuntungan kat sini 5 kali ganda ataupun 10 kali ganda. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak pilih mana? Mana nak untung? Kalau untuk 5 kali ganda ni, fee dia bayar kemudian. Kalau ganda GLA kali 1/10 ni, dia bayar awal lah. Alright. Teruskan. Okay, untuk GSA ni, Tuan. Ya. Nak tanya, yang tuan kata yang 1/5 tadi dibayar kemudian tu, maksudnya macam mana boleh jelaskan? Masih boleh. dia masih keliru. Tak apa. Untuk soalan-soalan ni kita tunggu di akhir presentation saya, boleh? Boleh. Boleh tuan? Okay. Alright. Saya teruskan. Untuk gold storage account ni, pertama kita boleh tukar wang fiat kita kepada emas serendah RM10. Yang kedua, dia tak ada locking, dia tak ada charge. Maknanya kita boleh keluar bila-bila. Apa tu? Belum mute-kan mic. Okey. Boleh, lepas tu boleh keluarkan wang tunai serendah RM10. Boleh keluarkan emas fizikal 1 gram hingga 1 kilogram. Banyak.
1 gram hingga 1 kilogram. Maknanya gold bar lah boleh keluarkan. Kalau tuan-tuan nak keluarkan 50 kilo pun boleh. Dan kat sini tak kisah berapa banyak kilo tuan-tuan dan puan-puan nak keluarkan boleh. Dan urus niaga online 24 jam dan tiada risiko kehilangan atau kecurian. Yang bestnya kat sini. Ini teknologi. Dan tuan-tuan tak perlu pegang pun emas ni. Sebab kita ada vault di Singapura ni. Di Bring tadi, dijaga oleh Bring. Alright. Jadi tak adalah kehilangan atau kecurian. Kalau ada simpanan emas di rumah tu, kita takutlah orang datang merompak ke mencuri. Kita takut sangat Alright. Alright, yang ini keluarkan emas fizikal. Dalam akaun ni GSA di sebelah kanan ni, GSA kan. Jadi kat sini physical withdraw kita boleh keluarkan Kita nak keluarkan berapa? Contoh kat sini ada 1 gram ada, kan, 5 gram ada. Yang ni masa sekarang 10 gram dengan 20 gram ni kan tak ada, out of stock. Nanti dia akan tambah lah. Yang ni 50 gram ada, 100 gram ada, 10 ounce ada. Ni 1 kilo. Kat sini tuan-tuan boleh pilih lah negara mana yang tuan-tuan duduk dan negeri mana yang tuan-tuan duduk. Nanti dia akan arahkan kat situ kepada Aruna Tukun yang dekat lah. Jadi tuan-tuan boleh ambil di sana. Kan? Alright. Okey, ini contoh gold storage account kat sini. Kalau tuan-tuan simpan di GSA ni 100,000 Kalau kat luar tuan-tuan kena bayar extra 20 plus 25% daripada harga LME. Harga London Metal Exchange ataupun London Spot Price ni. Tapi di Quantum Metal tuan-tuan dan puan-puan hanya bayar 7% saja. 7% saja daripada London Metal Exchange punya price. Itu keuntungan dia. Kita lagi rendah daripada di luar sana lah. Okey, yang ini nama dia Gold Advance Account. Kita boleh pajak 80% daripada nilai GSA. Yang kedua, tak ada had masa dan boleh dilakukan berulang kali. Maknanya banyak kali pun boleh buat pajakan ni. Buat sekarang saya dah pajak dekat lebih daripada 5 kali lah buat pajakan ni. Kan? Okey. Lepas tu dia punya hanya 3.5% yuran tahunan atas nilai pajakan. Yang ni tuan-tuan kena faham 3.5% atas nilai pajakan. Maknanya atas apa yang tuan-tuan dan puan-puan keluarkan tu. Okey. Seterusnya, boleh bayar pajakan dan yuran tahunan secara runcit. Maknanya boleh bayar sikit. Kan? Kalau tak bayar pun tak apa. Untuk nilai untuk pajakan tadilah. Sebab apa? Nak tunggu 2-3 tahun emas naik ke, dia boleh bayarkan untuk kita nanti. Alright. Seterusnya, cara dia contohnya ada 100,000, 100,000. Tuan-tuan bahagikanlah dengan harga hari ni. Contohlah hari ni 270 sebab hari ni murah kot. Hari ni 24 lebih lah, 245 ke 250 ke kan. Tengok harga hari ni kan. Contoh hari ni harga 27088 ni, tuan bahagikan dia, dapatlah grainage dia 369.16 gram dengan 100,000 ni kan. Lepas tu tuan-tuan kena kalikan dengan harga beli dia pula. Barulah harga jumlah nilai grainage dengan nilai harga yang berat yang kita dapat. Sebab tu siapa yang beli RM10 dia takkan nilai dia akan lebih kurang sikitlah, RM9 lebih kot. Sebab dia ikut nilai nilai dia jual tadi. Dan kita beli tadi. Kan? Yang ni quantum metal beli, yang ni quantum metal jual. Kan? Okey. Lepas tu kita boleh keluar 80% daripada nilai ni. Nilai yang kita beli tadi. RM74,766.68. Yang ni nilai yang kita boleh buat keluar. Maknanya kalau untuk para peniaga memang cantik. Sebab diorang ni ada duit banyak. Tapi nak guna juga duit tu. Jadi diorang boleh masukkan ke dalam GSA tadi dan keluarkan pajakan gunakan GAA ni. Tuan-tuan boleh buat belanja hangus. Bolehlah beli barang-barang kat luar sana. Barang-barang stok ke kan. Jadi dia punya yuran tahunan ni adalah RM2,616.83 daripada RM100,000. Tapi kalau RM10 tu lebih kurang dalam RM2.61 lah.
Kalau masuk RM110 lah, ini masuk RM100,000. Dan sangat-sangat rendah, dan ini hanya dibayar setahun sekali. Alright. Okey, sangat-sangat murah Right. Seterusnya adalah gold leverage asset. Yang ini untuk pelaburan, bagi mereka yang suka melabur. Yang nak dapat keuntungan 5 ataupun 10 kali ganda. Dia akan dapat pembiayaan 5 hingga 10 kali ganda juga. Yang gold leverage asset ni. Kelulusan dia segera. Sebab dia tak check SITO, SIKRIS, bankrupt. Ni semua tidak diambil kira. Kalau kat luar ni pembiayaan dia nak check dulu kita punya SITO, SIKRIS, bankrupt kan. Yang ni tak Lepas tu tiada had masa dan boleh dilakukan berulang kali. Maknanya boleh bila-bila je, banyak kali pun boleh. 3.5% iuran tahunan atas nilai pembiayaan. Keuntungan 5 hingga 10 kali ganda bergantung pada harga emas dunia. Apa tu benda-benda ni semua, keuntungan ni tidak dikenakan teks kepada keuntungan di sini. Hanya yang beragama Islam ni dia kena bayar zakat lah. Zakat kena rujuk PPZ, pusat zakat. Jadi dia tak, Quantum Metal ni tak sediakan untuk pusat zakat. Jadi kalau nak bayar zakat tu kena bayar kat PPZ. Kena rujuk pada PPZ punya website. Alright. Okay, macam mana? Katakanlah kita punya duit ni RM100,000. Jadi Quantum Metal bagi finance RM900,000. Maknanya dah jadi berapa? Dah jadi RM1 juta. Banyak tak? Padahal kita punya duit RM100,000 je. Dia bagi pembiayaan RM900,000. Jadi kiraan dia adalah kat sini. Katakanlah emas ni tengah rendah, kita masuk RM100,000 ni. Katakanlah dalam 2-3 minggu dia naik 10%. Dia naik 10%, keuntungan kita berapa? Bukan 10% tuan-tuan. Kena kali dengan 10. Jadi bila kali dengan 10 kali 10 jadi RM100,000. Kita akan dapat 100% tuan-tuan daripada apa yang kita masuk tadi. Masuk kita labur RM100,000, kita dapat balik RM100,000. Untung tak? Dah 2 kali ganda dah kita punya keuntungan. Kalau dia naik 20%, kita dapat RM200,000 tuan-tuan. Itu yang bestnya. Kalau 30%, kita dapat 3 kali ganda, RM300,000 tuan-tuan. Ini yang shocknya tentang gold leverage asset ni. Okey. Jadi dia ada fee dia. Fee dia kat sini 3.5%. Jadi kat sini kena kali dengan apa yang dia biaya. Yang ini je kita kena bayar. Katakanlah kita pembiayaan ni tak sampailah apa tu tadi cakap 2 minggu kan. Hanya 2 minggu. Jadi sehari RM86.44 saja. Ini daripada RM100,000 daripada RM900,000 RM900,000. Bukan RM100,000, RM900,000 tadi. Jadi kalau tuan-tuan masuk dalam RM100,000 dapat RM900,000, jumlah dia pembiayaan adalah RM1 juta. Jadi keuntungan dia 10 kali ganda daripada yang ni lah, daripada jumlah ni RM1 juta ni. Jadi yang tu. Okey. Alright, ini adalah keuntungan rakan-rakan niaga kita kalau yang saya dapat lah. Contoh dia masuk ni 19 Februari, pada 20 Mei ni dia untung $229.95 ni. Profit 30.66% dalam masa 91 hari. Dan ni masuk 5 Mac pada 17 Mei ni. Boleh mute kan? Okey. Dia untung sini $159.40. Profit dia 63.76% dalam masa 73 hari. Yang ni dalam masa 73 hari dia untung berapa kat sini? $473.07. Banyak Yang ni $500 modal $500 dia untung $308. Dia tolak dia tolak 61.66% daripada dalam masa 71 hari. Yang ini dalam masa 75 hari dia dah untung 58.40%. Yang ni dia untung ni hampir 100% lah, 99.3% dalam masa 88 hari. Maknanya
Sebab emas ni makin lama makin meningkat. Kan? Jadi kat sinilah keuntungan kita. Alright. Okey. Jadi mereka ni semua beli pada di sini bulan Mac ni, bulan April ni, ujung ni dia beli. Kan? Emas naik kat sini dia jual. Kat sini dia jual, kat sini dia jual. Semua yang di peringkat tinggi ni dia jual. Dia masuk yang rendah, jual di paras yang tinggi. Jadi kat mana nak dapat carta ni, kita boleh rujuk pada goldprice.org live price HTML. Jadi kat sini boleh rujuk. Boleh cek lah, hari-hari boleh cek. Right? Okay. Yang ini account. Nak tengok kat mana? Boleh masuk dalam www.quantummetal.com. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kat sini. Ini bukan hari ni punya harga. Yang ni pada 26 Mei. Ni masa tinggi ni sikit ni. Hari ni rendah. Tengah rendah ni elok belilah. 271.63 contoh. Yang ni 253.86. Ni harga simpanan. Harga GSA. GSA ni Gold Saving Account. Tuan-tuan dan puan-puan, kat sini 7%. Untuk yang ni hanya 3% saja. Di Gold Leverage Asset ni. 261.48. Untuk Gold Leverage untuk 1/5 ni 264.01. Yang ni 4%, yang ni 3%, yang ni 7%. Tuan-tuan nak beli yang mana? Tuan-tuan punya suka nanti. Alright. Macam mana keuntungan kita? Katakanlah harga emas tu 235 gram per gram. Dia naik 1%. Jadi kita untung 10%. Kan? Sebab kena kali 10. 1% tu kena kali 10. Okey, dia naik lagi 5%. Kita dapat 50% keuntungan, tuan-tuan dan puan-puan. Dia naik lagi 10%. Kat sinilah kita untung 100%. 20% samalah. 20% kita untung 200%. Katakanlah dia jatuh. Kata dia tu apa jadi? Harganya terjangkau. Tolong Cuma harap-harap dia tak scam lah. Bukan scam. Okey. Siap. Tuan Azri siap Okey, saya ingatkan sekali lagi kepada rakan-rakan yang ada dalam webinar online kita pada malam ini, minta tolong sangat-sangat mute-kan mikrofon masing-masing dan kita berikan laluan kepada Tuan Azri untuk selesaikan presentation beliau. Seperti yang saya maklumkan juga, sekiranya ada soalan yang ingin ditanyakan, tuan-tuan boleh tanyakan semasa sesi Q&A. Dan sekiranya merasakan soalan tuan-tuan sangat penting dan perlu dijawab segera, typekan sahaja di ruangan chatting. InsyaAllah rakan-rakan yang lain akan bantu anda, akan jawab soalan anda. Okey, terima kasih atas segala sokongan dan terima kasih atas segala kerjasama. Okey, Tuan Azri silakan. Okey, terima kasih Tuan Fauzan. Okey, katakanlah dia jatuh. Apa jadi dengan tuan-tuan punya saham tadi? Saham tak. Emas tadi. Kalau dia jatuh 5%, dia akan jadi kali dengan 10 juga. Kejatuhan tu akan pergi 50%. Tapi adakah tuan-tuan punya ni akan rugi? Tidak tuan-tuan. Selagi tuan-tuan tak jual tak terminate account ni, tak terminate kontrak dia, tuan-tuan tidak akan rugi kita apabila dia naik saja baru kita terminate kontrak ni. Alright. Contoh lagi, katakanlah dia jatuh lagi. Dia jatuh lagi. Ni. Okey, dia jatuh lagi. Dia katakanlah tak untung, tak ada kenaikan tahun ni. Katakan tahun ni tak ada kenaikan. Kita boleh sambung lagi. Kita bayar 3.5% dan sekali lagi. Kat sini dia naik, kita untung lagi lah. Naik 5% dapat 50%. Naik 10% kita dapat 100% dan seterusnya lah. Yang penting kat sini dia secure. Fund kita secure. Bila dia terjatuh kita tak rugi Bila jatuh tak rugi selagi kita tak terminate kita punya kontrak. Lepas tu kena pandai kira-kira sikit lah. Sebab tu saya cakap, saya bagi rujukan tadi. Boleh tengok carta dia di mana.
Alright. Yang Yang ambil penting barang dah. Yang penting sekali adalah time factor. Time factor yang penting sekali. Holding power tuan-tuan dan puan kat sini. Masa dia jatuh ni janganlah tuan-tuan pergi jual pula. Jadi kalau betul tak ada holding power ni, tuan-tuan sendiri yang akan rugi. Holding power ni penting. Alright. Soalannya, siapa yang nak beli harga pada harga LME? Itu yang penting. Alright. Tengok muka ada senyum. Right, kat sini pula dia punya rank dia. Jadi saya dah ringkaskan kat sini. Daripada pelanggan tadi, kan, untuk daripada pelanggan tadi, kan, pergi ke introducer, pergi ke dealer, developer, merchant, kan, dan merchant developer dan seterusnya kepada senior merchant. Ini adalah syarat-syarat dia, tuan-tuan dan puan. Dan bayaran affiliate dia adalah sehingga kalau introducer ni sehingga 2%, kan, kalau dealer ni sehingga 7%, kalau dealer developer ni dia ada override 3.5% dan sehingga 7%, kan, kalau merchant ni 14%, kalau merchant developer ni 14% dan dia ada override 3% dan senior merchant ni 20%. Tuan-tuan tengok yang paling tinggi adalah 20%. Jadi semua orang nak pergi ke senior merchant. Tapi benda-benda ni bukan boleh beli kena ada syarat dia. Ni syarat-syarat dia lah. Okey, tuan-tuan boleh baca. Right. Tak ada, saya teruskan. Okey. Okey. Dan tuan-tuan ada banyak duit, tuan-tuan boleh pilih mana yang tuan-tuan yang faham lebih. Contohnya saya dulu trade cryptocurrency, kan, adalah dalam 13 Bitcoin dulu, kan, tapi sekarang dah tinggal sikit lah sebab masa yang lepas tu saya pergi jual nak pakai duit, kan, tinggal lah sikit. Ini kalau faham tentang kripto, yang mana pandai main kripto tu boleh lah, kan, beli kripto, tapi harga satu Bitcoin pun dah tinggi sekarang ni, boleh beli alternative coin. Okey, yang mana pandai saham tu ada 1 juta lagi masuk saham. Dan kita kena diversify sikit lah. Itu kalau pandai main saham. Kalau tak pandai saham, kena cari minimizer sendirilah. Yang ketiga ni, kalau pandai main hartanah pula, kan, jual beli rumah ni ataupun tanah-tanah ni, tuan-tuan boleh beli, boleh masuk dalam dalam ni lah untuk hartanah ni. Tapi jual rumah ni kadang-kadang makan masa juga, kan. Kadang ada sampai bertahun pun ada. Sekarang ni ramai yang nak jual rumah pun ada makan masa sampai setahun, 2 tahun pun ada. Okey, yang paling senang sekali adalah emas. Jadi kat sini ada peluang dia, tuan-tuan dan puan. Kan, saya pun dah tunjuk, dah share dah macam mana kita boleh dapat 10 kali ganda, 5 kali ganda keuntungan kat sini. Kan, berbeza pula dengan kat luar. Kalau kat luar tu beli emas hari ni naik 1%, dapat 1% je lah. Tapi berbezanya ni quantum metal, tuan-tuan boleh dapat 5 kali ganda, 10 kali ganda. Dan tuan-tuan boleh dapat pajakan lagi. Boleh buat pajakan lagi kat sini bila-bila masa. Ya. Alright. Okay. Kan? Apa tu? Okay. Okay, ini adalah prediction daripada orang-orang yang pijak pandai di luar sana. Yang predict, contohnya AJ Thomson ni, dia predict 2,300. Sekarang ni 1,786 kot. Yang terkini lah. Dia nak naik tu. Dia nak naik. Bank of America dia predict $2,063. Capital Economic 1,900. Itu dah lepas lah. Dia tengah turun, dia akan naik lagi. CIBC 2,300. Lepas tu Citigroup 2,100. Commerce Bank 2,300. Dan kebanyakannya 2,300 lah. Untuk long term ni 4,500 pula dijangka naik. Yang ni graf dia. Kita ni kat sini lah. Dah sampai sini dah. Dia turun sikit je ni. Dan bila dia turun, dia akan bakal naik. Dia akan bakal naik lagi. Dia turun sikit, dia naik lagi. Tuan-tuan boleh tengok kat mana? Pada mula-mula sekali tuan-tuan. Tuan-tuan masa tuan-tuan dulu masa dah
masa mula-mula kahwin tu kan, berapa cincin harga dia, sekarang berapa pula kan. Sekarang dah tinggi kan. Samalah dulu kan, samalah macam ni, dia makin lama makin naik kan. Cuma dia ada jatuh sikit, dia naik balik, dia jatuh sikit, dia naik balik. Bila jatuh tu bakal naik tu. Dia dah jadi lengkung, dah jadi lengkung kat sini. Ini adalah prediction daripada orang-orang yang bijak pandai kat luar sana tentang mengenai emas ni. Okay, right? Okay. Okay. Nak dapat pembiayaan 10 kali ganda ni, berapa yang tuan-tuan boleh keluarkan ikut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada 1,000 kan, tuan-tuan akan dapat simpan sebanyak 10,000 US dollar. Tuan-tuan ada 750 US dollar, tuan-tuan akan dapat 7,500 US dollar. Kan? Kalau tuan-tuan ada 500, tuan-tuan boleh dapat 5,000 US dollar. Kan? Dia dapat pembiayaan. Kalau ada 200,500, tuan-tuan dapat 2,500 US dollar. Yang inilah pembiayaan yang akan dibagi kita. Alright? Okay. Kalau tuan-tuan nak beli emas pula, kan, tuan-tuan boleh belilah. Ni harga ni lebih kurang je. Kan, 1 gram lebih kurang 200,500 lah. Kan? Kalau 0.5 gram tu 125, RM125. Tapi ni harga lebih kurang ikut pasaran hari ni, tengok hari ni. Okey, 0.1 gram boleh RM25. Kalau tak ada sangat, belilah 0.05 gram. RM12.5 tuan-tuan. Boleh Atau kalau tak ada sangat, tuan-tuan boleh ambil 0.04 gram Inilah dia. Adalah RM10. Jangan cakap dengan saya tak ada duit tuan-tuan dan puan-puan. Kat sini tuan-tuan boleh buat simpanan emas dengan harga serendah RM10. Yang ni kalau tak ada saya tak tahu nak cakap apalah. Jadi ini adalah masa yang terbaik dan peluang terbaik kita jumpa, dan kata yang lepas tu yang bagi komisen tinggi, lepas tu dia real time, dan emas kita boleh rujuk harga pada harga LME ya tuan-tuan. Jadi sebab semua keputusan ni adalah di tangan anda. Jadi saya nak akhiri saya punya presentation ni dan saya serah semula kepada MC yang kicap bergaya. Okey, Tuan Fauzan, silakan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Lieutenant Komander Bersara Tuan Azri atas perkongsian yang dibuat berkenaan dengan syarikat, berkenaan dengan produk, dan saya mengharapkan anda dapat faham apa yang dikongsikan tadi, insyaAllah. Dan tuan-tuan dan puan, sekali lagi sebelum saya menjemput speaker kedua, ingin saya ingatkan anda tidak dibenarkan on mikrofon anda sewaktu presenter sedang menjalankan tugas mereka. Ini untuk memudahkan kita dan kita tidak mengganggu rakan-rakan yang lain. Dan seperti yang telah saya maklumkan, sekiranya ada soalan-soalan yang penting, typekan saja di ruangan chatting dan boleh tanyakan juga pada sesi Q&A nanti. Harap apa yang saya kongsikan ini dapat membantu rakan-rakan kita yang betul-betul datang untuk mendengar informasi, datang untuk belajar, dan juga kita sama-sama berikan peluang kepada diri kita juga untuk dapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat pada webinar malam ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk tidak membuang masa, saya bawakan kepada anda Tuan Anwar Siddiq ataupun Tuan Siddiq Akhlakan untuk mempersembahkan presentationnya pada malam ini tentang apakah legal undang-undang yang sesuai ataupun yang ada yang perlu kita belajar dalam quantum metal ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Sebelum tu saya nak onkan dulu button Tuan Anwar kita untuk menjadi presenter pada ni. Sekejap Tuan Anwar, sebentar terlupa nak on tadi. Tuan Anwar kita mana yang pakai tu tanpa yang pakai kod Okey, Tuan Anwar, silakan Tuan Anwar. Tak boleh lagi lah, tak boleh nak share. Tuan Fauzan. Okey. Ya Asia Kira sebentar.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera kepada semua. Baik, pada malam ini tiba giliran saya. Terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur, iaitu BSG Group, ya, BSG, kerana dapat menjemput saya pada malam ini untuk sedikit perkongsian berkaitan dengan perundangan dan juga syarikat Quantum Metal. Jadi di sini sedikit saya akan berkongsi berkaitan dengan beberapa perkara yang sangat dekat apabila kita melakukan perniagaan Quantum Metal ni, kita perlu tahu, ya, supaya kita tidak, orang kata, tersilap langkah dari segi apa yang kita wawarkan kepada umum, dan juga kita dapat menjaga hak-hak kita dalam perniagaan ini. Baik. Sedikit profil ringkas berkaitan dengan diri saya. Macam ada yang pagi tadi mungkin akan ada mendapat poster hebahan tu. Ada tertulis di situ sebagai advocate dan legal consultant. Okey. Sebenarnya saya menjadi seorang peguam bela dan peguam cara pada tahun 96 dan sehingga 2009. Ya. Kemudian saya berhenti, tutup legal firm lah. Dan selanjutnya itulah perkara-perkara atau kerja-kerja yang saya lakukan. Penceramah jemputan, jurulatih bertauliah, dan yang terakhir berkaitan dengan latihan seperti mana yang kita lalui semalam dan juga kemarin, iaitu program buah pukul F2K, ya. Jadi saya juga pernah menjadi jurulatih bagi program Saratiri Amandaya. Ini khusus di negeri Perak, ya, khusus di negeri Perak di bawah Pejabat Menteri Besar pada tahun 2018. Dan seterusnya di situ saya bersama Mat Angkasa, ya. Kan kita juga adalah rakan, QM adalah rakan, Mat Angkasa adalah rakan kepada QM, dan terakhir sekali sebagai rakan Niaga Premium, Mat Angkasa Amanah Berhad sejak tahun lepas sebagai pembuat cawangan. Baik. Tapi macam mana conclusion? Apa yang saya nak kongsikan di sini, yang paling penting ialah perkara berkaitan dengan perniagaan QM ni, ya. Perniagaan QM ni di sini macam tuan-tuan dah nampak, kita bukanlah satu orang kata sebagai penipuan pelaburan, ya. Seperti mana yang kita tahu, kita menyimpan di GSA, ya. Kita simpan setiap bulan walaupun semua, kita tidak menjanjikan, QM kita kena faham, tidak menjanjikan return of investment. Keuntungan kita adalah berdasarkan kepada naik turunnya harga emas, ya, seperti mana yang terdapat pada LME, ya, London Metal Exchange, ataupun yang disenaraikanlah, seperti mana kita boleh ikuti dalam goprice.org itu, itulah dia. Kita boleh mendapat keuntungan apabila harga emas naik. Kita tidak boleh, ya, menyatakan kepada umum, kita wawarkan kepada masyarakat luar sana yang kita memberikan ROI. Pada hari ini, di dalam berita buletin utama TV3, ada satu kata scam pelaburan yang menggunakan emas. Mereka telah menggunakan orang kata figure selebriti dan juga gambar-gambar daripada TV3, penceramah-penceramah di seluruh negara yang terkenal, dijadikan sebagai ikon di dalam menarik minat ramai untuk melakukan pelaburan dengan mereka. Yang ini adalah satu yang bukannya Quantum Metal. Quantum Metal memang jelas bagaimana cara dia beroperasi. Ada peraturan-peraturan yang kita perlu patuhi. Kita bukanlah satu scam ataupun penipuan berkaitan dengan pelaburan. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua pula, ya, kita juga bukan sesuatu penipuan e-dagang. Betul, kita membuat jual beli emas, ya, akaun kita. Jual beli emas akaun kita, ya. Kita beli dan kita jual. Apabila meningkatnya naik harga, kita jual. Harga turun, kita beli. Maksudnya kita tidaklah orang kata menawarkan kepada orang, kita membelikan emas untuk mereka dan kita jualkan emas untuk mereka. Bukan itu. Jadi kita pun, Quantum Metal ni bukan orang kata tergolong di dalam satu yang dipanggil sebagai tipu e-dagang, ya. Maksudnya jual beli dalam talian ni kita tidak kata terlibat, ya. Kita adalah kita.
Kita hanya jual apa yang terdapat, emas yang kita beli, dan kita jual emas yang kita ada. Ini dia. Jadi inilah yang dia katakan QM telah meletakkan syarat-syarat yang tertentu yang menjaga kita sebagai members supaya tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang menyalahi undang-undang. Dan perlu diingatlah, bila dah ada undang-undang ni, kita jangan pula manipulate supaya yang kita pula nakkan perkara ni orang kata kita manipulate the system. Yang itu yang paling penting. Jangan kita buat begitu, ya. Baik, seterusnya penipuan yang kita bukan kita QM bukan penipuan adalah berkaitan dengan pinjaman tidak wujud. Yang ni mungkin kita mengatakan yang apa? Kita wawarkan. Okey, 1 kali 10. Tapi 1 kali 10, 1 kali 5 pembiayaan yang kita dapat 5 kali ganda, 10 kali ganda ni memang terdapat dalam sistem. Siapa yang nak perlu daftar dahulu. Buka akaun JSA. Ya, buka akaun JSA paling kurang RM10 lah. Tapi sebaik-baiknya kalau ada duit, sebaik-baiknya letaklah tu 1 gram. Barulah kita orang kata ada semangatnya. Itu dijadikan sebagai dia punya apa nama ni amount yang kita pantau. Kalau di bawah pada nilai yang pertama kali kita beli, itu maksudnya harga dia turun. Jadi turun kita kena beli banyak lagi lah. Jadi bila kita dah ada tunjukkan yang kita ada 1 gram, okay, dan kita berupaya untuk mengambil pembiayaan ni seperti mana kita tengok tadi, setiap kali kita mohon sebenarnya akan lepas, insyaAllah, sebab dia tidak akan kira sama ada secret, sitos, backup siapa semua tak kira. Di sini kelebihan QM. Dan seperti mana saya katakan tadi, QM tidak terlibat dalam skim pinjaman tidak wujud. Scam ni kita tak wujud. Jadi ketiga-tiga tadi, daripada apa namanya tipu pelaburan kita bukan, tipu idagang pun bukan, pinjaman tidak wujud pun QM bukan. Jadi countermeasure ni kalau dari segi sistem yang telah disediakan untuk kita semua, ianya adalah sesuatu yang orang kata sah dari segi undang-undang. Baik. Jadi ini 3 perkara yang boleh dikatakan sesuatu cukup baik untuk kita semua, dan kita tahu apa yang kita involve sekarang ni, kita orang kata berniaga ni salah satu yang sah. Baik. Seterusnya, ini adalah sesuatu perkara yang juga orang kata menjaga kita, dan juga sekiranya kita ada untuk membuat melakukan prospecting, kita nak menaja sesiapa, mengajak mereka orang kata menyertai QM. Satu, dari segi saringan yang dilakukan, yang dinyatakan pada website QM itu sendiri, kita adalah sebagai reporting institution, badan yang melaporkan. Okey, badan melaporkan ni telah ditetapkan oleh Akta itulah, Akta AMLA tu pada yang telah digubal pada tahun 2001. Okey. Akta ni sebenarnya untuk menjaga daripada wang-wang tertentu, duit-duit yang digunakan daripada ekonomi hitam, ekonomi hitam ini untuk masuk dan dicuci. Dianggap sebagai satu duit yang boleh digunakan pakai. Jadi money laundering lah. Dia mencuci wang, pengubahan wang haram. Jadi tugasan bagi QM ni sangat mudah. Itu saja yang telah ditersenaraikan sebanyak 6 tu. Due diligence, proper record, ini kita lakukan bila kita ahli-ahli yang mendaftar sebagai ahli pada QM. Awal-awal lagi kita dah buat KYC, kita bagi kita punya nama mengikut kad pengenalan, nombor kad pengenalan itu sendiri, dan juga bank account. Okey. Ada persoalan yang bertanya kan, bagaimana kalau katakan ada orang masukkan duit, sebab kita buat ni, kita masukkan duit, kita bayar pakai FPX, terus dapat duit. Dapat emas, maaf saya, kita akan dapat emas. Okey, di sini sebenarnya level pertama yang berlakunya saringan untuk mengenal pasti wang itu adalah orang kata wang yang bersih ataupun sesuatu yang menimbulkan syak wasangka, adalah di peringkat bank. Sebab bila kita bayar tu, kita bayar pada QM, akaun dia adalah Maybank. Okay, sesuatu nilai yang ditetapkan seperti macam kita tengok di bawah tu, report crash threshold report, CTR, for cash transaction exceeding 50,000, melebihi 50,000 ataupun apa-apa amount yang telah ditetapkan. Okey, sekarang ni bank melihat kepada kalau katakan sesuatu transaksi itu melebihi daripada 25,000, maka dia akan raise a flag. Account akan kena tag lah siapa yang masukkan tu. Di sini adalah saringan yang pertama. Kalau terlepas juga di pihak
quantum metal juga ada juga melakukan saringan. Mereka akan melihat. Jadi sinilah orang kata yang dikatakan safeguard. Usaha nak mencari berapa ramai, seramai mungkin ya, sebab kita nak mencari dalam keadaan sekarang kita nak cari duit, nak cari wang ya, untuk kita bina satu legacy. Tapi dalam masa yang sama kita perlu berhati-hati sebab kita tidak tahu mereka yang di luar sana yang kita cari berkemungkinan mereka terlibat dalam ekonomi gelap. Ya, ekonomi gelap, ekonomi hitam ni kita tak tahu. Jadi wang tu mereka cuba bersihkan dengan caranya masuk ke dalam ni. Dengan adanya kita menjadi QM menjadi badan pelapor bagi bank negara, maka di sini sudah pastinya dapat melindungi kita sebagai ahli-ahli kepada QM ini melakukan kerja kita dengan baik. Baik. Seterusnya, saya nak sentuh sedikit dari segi pewarisan sebab di dalam kita punya pendaftaran gitu ya. Dalam bila kita nak edit kita punya profile, dia akan keluar berkaitan dengan penama pada siapa kita nak akaun kita nanti akan diwariskan ya. Baik, kita lihat ini sebagai satu contoh customer portfolio. Kita ada GSA, kita ada advance, JLA 1x5 dan juga JLA 1x10. Okey, amountnya pelbagai lah. Siapa yang rajin, siapa yang membuat bisnes ini memanglah besar nilai dalam GSA, advance, JLA 1x5 dan 1x10 ni. Hanya orang kata satu persoalan ya, dalam keadaan pandemik kita ni, dalam keadaan pandemik kita ni yang berlaku COVID-19, dia boleh menyakiti kepada sesiapa saja. Ya, tahu-tahu sahaja kalau kita yang kena ni tiba-tiba kena intubate. Ya, maksudnya dah dipasang tube masuk dan dikomakan untuk proses pemulihan. Dan situ kita kena reda. Sama ada besok kita akan lihat balik kembali ke dunia maya ni ataupun kita terus kembali. Di sinilah yang dikatakan apa yang disediakan oleh sistem syarikat ialah pada siapa yang kita nak serahkan. Di sini kita perlu lihat satu perkara yang saya screenshot, iaitu ini di dalam kita punya back office berkaitan dengan penamaan. Di sini ada satu box yang kecil tu ya, di situ pada awal kita mendaftar kita perlu tik ya, kita akan pilih sama ada dinamakan kepada penama ataupun kepada estate. Okey, di sini estate merujuk kepada yang dikatakan satu dokumen perundangan iaitu wasiat will yang menyatakan segala apa yang kita hendaki ya, apa yang kita hendaki, bagaimana caranya nak membahagikan harta benda atau pusaka kita selepas kematian. Jadi di sini dinyatakan dengan kita memilih kotak estate itu, maka di situ QM akan orang kata mengikuti apakah yang tercatat di dalam wasiat yang telah ditandatangani oleh kiranya ahli QM ya, yang berkaitan dengan GSA account dia, gold accountnya. Baik, sebenarnya dalam keadaan begini dari segi undang-undang dia ada sedikit perbezaan sebab perkara ni memang setiap kali bila ada training bagi reseller, ini perkara yang selalu disampaikan, salah satu perkara disampaikan, dan setiap kali perkara ini dibangkitkan memang ada pertanyaan kepada speaker iaitu Mr. Thomas. Bagaimana sebenarnya perkara ini terbahagi kepada dua, kepada pemilik akaun bukan Islam dan juga pemilik akaun seorang Muslim ya. Baik, kita lihat bagaimana. Di sini dinyatakan kalau kata seorang Islam memang sebagai umumnya dalam surah Al-Baqarah ayat 180 kita diwajib. Wasiat ni sebenarnya dari segi kata bahasa umumnya yang orang faham adalah sebuah pesanan. Namun wasiat dari segi kata perundangannya adalah pelantikan wasi yang akan menjalankan tugas-tugas pentadbiran selepas ketiadaan kita. Okey. Bila dirujuk kepada perkara ini ya, ada dinyatakan sebagai penama ya, ada wasiat yang telah ditulis, tetap ya perkara ataupun harta-harta yang ditinggalkan tadi perlu dibahagikan secara faraid. Itu perkara pertama yang kita kena faham. Bukanlah penama ataupun seperti mana kita tuliskan dalam wasiat tu bagi pada seorang ke seorang, itu tidak terpakai. Sebab kita bagi orang Muslim ada faraid. Kita ikut sistem faraid. Ya. Bagi pada non-Muslim mudah, melalui will ataupun penamaan ini tadi, nama yang tertera di situ mereka akan dapat sepenuhnya. Ini beza.
kedua-duanya ya. Baik. Kita lihat pula. Ini perbezaannya antara wasiat dan wasiah ya. Okey, orang bukan Islam tengok dia buat wasiat tersebut mengikut Akta Wasiat 1959. Dia buat secara bertulis mengikut format yang diterima oleh undang-undang dan pembagian hartanya di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Manakala bagi orang Islam, kalau dikatakan wasiah tu, ya, wasiah dia ada dua, satu wisoyah, satu wasiah. Yang ni kita akan bila ada kursus yang lain. Kalau wasiah adalah pemberian 1/3 kepada bukan waris. Ini ceritanya. Perbezaan antara dua. Ya, bagi Muslim dan non-Muslim tu inilah perbezaan. Perbezaan ini nyata dan memang diterima pakai oleh orang kata kalau bagi orang Islam ni adalah di pengasahan ni di Mahkamah Tinggi Syariah lah. Ya. Ini keadaannya, perbezaannya. Baik. Jadi di sini bila kita tadi dah develop dah, kita telah memajukan, kita telah membuka perniagaan kita yang akan dikatakan pada bulan Ogos, pada bulan September di Indonesia dan seterusnya ke seluruh 15 buah negara yang telah dirangka dan dijangkakan untuk dibuka, maka harta kita akan menjadi banyak. Akaun kita akan menjadi besar. Jadi kalau katakan ya, seruan untuk kita kembali, untuk tidak kembali ini, ya, kita kembali ke sana dan tidak akan kembali ke dunia ni, harta-harta kita akan jadi harta pusaka. Jadi kita tak nak harta pusaka kita ini menjadi harta puaka. Ya. Bila harta pusaka menjadi harta puaka, saka akan mencari waris. Ini yang saya dah orang kata terlibat dalam bidang ini sejak tahun 2002 sehingga sekarang. Banyak kes yang saya jumpa, harta puaka dan saka mencari waris. Harta pusaka menjadi harta puaka dan saka mencari waris. Bila menjadi begitu, inilah dia. Kalau orang berebut akaun kita tadi, dah berjuta, dah beratus ribu, dah beribu-ribu dah, perkara ini akan menjadi. Perkara yang nampak di dalam presentation slide ni, nampak ini adalah laporan-laporan yang kita ada terbaca dan sebenarnya kita ada terdengar dan mungkin ada berlaku di depan mata kita. Kita tak tahu. Itu situasi yang masing-masing hadapi. Tapi inilah yang berlaku. Jadi kalau tidak betul-betul kita buat perancangan. Ya. Jadi di situlah tadi yang pentingnya apabila QM menyediakan sistem tersebut, jadi kepada kita untuk menentukan sama ada kita nak letakkan penama boleh menjalankan tanggungjawab sebagai pemegang amanah dan wasi ataupun nak melantik pihak lain untuk menjadi wasi. Ini adalah satu yang perlu difikirkan betul-betul. Sebab tak boleh nak elak. Pasti berlaku. Baik. Seterusnya cara pembahagian ini telah diketahui umum dengan orang kata saya nyatakan tadi bagi orang Islam maupun faraid lah sebagai orang kata cara utama atau pembahagian kepada bukan Islam dan cara muafakat persetujuan di kalangan waris. Ini cara pembahagian kita. Baik. Peruntukan-peruntukan yang mana dinyatakan berkaitan dengan faraid ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Pecahan pembahagian faraid ini ada secara terperinci dinyatakan tu, boleh tuan-tuan dan puan-puan baca dan rujuk akan maknanya. Lihatlah apa pembahagiannya bagaimana. Dan apa yang kita faham adalah 2 bahagian lelaki dan 1 bahagian perempuan. Dan di bawah tu tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak pecahan-pecahan yang ada. Dan yang paling saya ingat adalah 1/8. 1/8 ini paling mudah. 1/8 adalah pada bahagian faraid bagi seorang isteri. Itu baru seorang. Kalau 2 dia jadi 1/16. Kalau 3 dia jadi 1/24. Dan kalau 4 dia jadi 1/32. Dia bukan masing-masing dapat 1/8. Ya, yang ini perkara yang penting. Jadi kalau tidak dirancang, maka dia akan jadi. Sebab kita dah tak ada. Dia kemudian nanti mereka yang bergaduh. Sebab ada kes-kes yang tertentu pada 2-3 tahun yang lalu dilaporkan. Ya, selepas kembalinya, sudah baliknya, semua orang daripada tanah perkuburan, datang 2 orang duduk di sebelah pusara. Maka ditanya, siapakah anda berdua? Kami juga adalah isteri kepada si mati. Pada hari kematian telah dikuburkan, barulah isteri pertama mengetahui bahawasanya suaminya tadi mempunyai 2 orang lagi isteri. Hanya ni. Kalau kita begitu, maka kita perlu rancangkan. Sebab akaun QM yang kita ada ni besar. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, usaha nanti dia akan jadi besar. Fikir-fikirkan. Sebab kita buat ni bukan untuk diri kita saja. Kita buat perkara ni untuk anak-anak kita. Ya, kita tinggalkan legacy untuk mereka. Ya, baik. Seterusnya, ini yang saya katakan tadi. Ya.
Satu keputusan telah dibuat oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-7 pada 5 Julai 1973. Jikalau sesuatu itu ada penama. Bila ada penama bagi satu akaun, kita ambil contohlah. Contoh akaun KWSP. Ya. Di sini dinyatakan, keputusan telah menyatakan penama yang diamanahkan untuk melaksanakan wasiat semati atau wasi diwajibkan membahagikan harta pusaka semati kepada waris yang berhak mengikut faraid. Jadi kalau kita ambil contoh pada penamaan di KWSP, penama di situ bukan adalah penerima mutlak, bukan. Ya. Maka di situ apabila diterima, perlulah diberikan secara faraid. Jadi kita kembali kepada sistem QM tadi. Di situ kita letak penama. Macam saya letak nama penama di situ adalah nama isteri saya. Ya. Bila saya letak nama isteri saya, dia bertanggungjawab besok akaun saya ni untuk membahagikan mengikut faraid. Namun dalam masa yang sama sebenarnya saya telah membuat satu wasiat dengan syarikat pemegang amanah yang saya wakili. Ya. Maka di situ segala besok akaun-akaun ni akan diserahkan kepada wasi ni tadi supaya dia menjalankan tanggungjawab. Memohon satu perintah mahkamah untuk mentadbir harta. Jadi mudah, tidak ada dari segi emosi involved. Emosi tidak terbabit dalam tugas-tugas penyelesaian harta pusaka ni untuk menjaga legacy ni. Jadi sebagai contoh di sini saya naikkan satu slide ni berkaitan harta penama ni. Jadi jikalau penama tadi segala pembahagian mengikut faraid. Baik. Terusnya ini ada disebut pada hari Rabu yang lepas disentuh oleh apa nama ni Mustafa disebut kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Jadi kita fikir-fikirkan perkara ni selagi muda, sebelum tua kita buat apa yang patut, selagi lapang sebelum sempit. Kita cari dahulu prospek yang ada semua, kita kembangkan perniagaan ni dan lakukan sesuatu sebelum selagi kita hidup sebelum mati. Sebab bila dah mati agak susah. Dah tak boleh kita nak sampaikan arahan-arahan. Jadi di sinilah kita ambil peluang. Baik. Jadi daripada awal tadi pembentang yang pertama Lieutenant Komandan Besar Azri dan juga saya telah membentangkan pembentangan saya ni. Jadi sebenarnya masanya adalah sekarang. Kita ajak semua orang, siapa yang orang kata berkeinginan untuk mengubah hidup dalam keadaan yang tidak menentu sekarang, dengan ekonomi tidak menentu, QM menyediakan satu peluang. Maka di sini kita ajak mereka jangan sampai satu ketika yang kita kata kalau boleh aku nak putar balik masa memang tak dapatlah. Dalam seminar-seminar saya akan membentangkan lebih lanjut berkaitan apa yang kita bincangkan pada malam ini, kerana dalam masa yang sesingkat ini tidak dapat diterangkan semua. Saya tahu akan ada banyak persoalan berkaitan ini kerana ianya adalah satu yang kompleks dalam sudut perancangan harta dan penyiasan pusaka. Dan insyaAllah semoga semuanya mendapat manfaat daripada apa yang dibentangkan ini. Sama-sama kita belajar dan sama-sama kita amalkan kata persekitaran perniagaan yang baik yang tidak terlibat dalam sebarang penipuan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Siddiq Akhlakan atas perkongsian yang disampaikan tadi. Saya harap anda faham, dan kalau anda ada apa-apa soalan, tanyakan nanti, simpan soalan dulu tanyakan pada sesi Q&A, sebab kita nak terus kepada Kak Amy. Kak Amy ada 2-3 perkara yang ingin dikongsikan pada malam ini. Selepas Kak Amy, saya akan jemput 2 orang sharer yang akan bersama kita pada malam ini. Kak Amy ada bersama kita, silakan Kak Amy. Okay, Assalamualaikum.
Dan terima kasih semua. Terima kasih kepada dua orang speaker kita yang sebelum ni, iaitu Lieutenant Komander Besar Azri dan Tuan Anwar Siddiq. So, harap semua dah jelas apa yang Tuan Anwar Siddiq cuba sampaikan, dan di sini apa yang kita nak bagi tahu kepada semua bahawa Quantum Matter memang menjalankan satu bisnes yang legal. Okey. Dan Quantum Matter pun ada beberapa term and condition semasa kita menjadi ahli di Quantum Matter yang harus kita patuhi. Okey. Antaranya seperti dalam beberapa hari ini, Kak ini ada terima beberapa screenshot tentang salah laku lah. Actually ini boleh dikatakan salah laku di media sosial. Okey, salah laku yang Kak Amy nak cuba terangkan di sini, jika sesiapa yang pernah tengok masa mula-mula dulu Quantum Matter, siapa pernah tengok slide selama Quantum Matter, di situ ada surat-surat bursa saham, bursa Malaysia, surat daripada Bank Negara, dan logo-logo pihak ketiga yang tu semua tak dibenarkan untuk disiarkan di media sosial. Okay, so sebab Quantum Matter adalah satu bisnes yang eksklusif, okay, and this is legal business. So untuk Kak Amy, you all tak perlulah sampai nak proof too much antara semua benda-benda tu pun you nak keluarkan, sebab benda tu adalah something that is PNC, private and confidential. So dokumen private and confidential ni dia bukan satu dokumen yang boleh disebar-sebarkan begitu sahaja. So Kak Amy harap semua faham, dan sebab dan kalau logo pihak ketiga pun, untuk kita letakkan logo tu dalam Facebook kita ataupun media sosial kita, sebenarnya kita perlukan kebenaran. Dan jika berlaku tindakan undang-undang daripada pihak ketiga tu terhadap kita dan terhadap Quantum Matter, siapa yang kena tanggung? Kita yang kena tanggung tau, kos-kos undang-undang tu. So sebelum kita dikenakan legal action, sebelum kita terminate, okay, so company akan biasa hantar first notice, second notice. Kalau 3 kali you buat juga, company akan terminate. Okay, so dan akan ambil tindakan undang-undang. Sebab kita kena faham, company sekarang dah nak disenaraikan di Nasdaq, okay, di bursa saham semua. So kita kena jaga nama baik company, okay. Dan seperti yang Datuk pun dah siarkan, dah umumkan, sebab baru ni kan kita dah adakan kursus seminar buah pokok F2K, yang mana kita dah jemput Datuk, dan Datuk pun dah bagi tahu bahawa company dah tubuhkan satu lembaga. Lembaga ni lah yang akan jadi custodian kepada simpanan emas kita, dan lembaga yang akan buat orang kata daily audit untuk simpanan emas kita. Sebelum ni kan kita kata di bring saja, lepas ni pun lembaga pun akan buat daily audit untuk emas kita. So selain daripada BSG yang kita akan selalu adakan kursus-kursus secara berkala, okay? Seminar secara berkala untuk upgrade ahli-ahli tim members kita. Selain daripada itu, company pun akan adakan corporate university. So corporate university itu nanti bila dah dilancarkan, ambil kesempatan ni untuk menambahkan lagi ilmu kita, ilmu dalam bidang perniagaan emas ni, okay? Dan Kak Amy mohonlah untuk ahli-ahli BSG, jadikan business company ni se-eksklusif yang boleh. Tak perlulah kita buat random marketing. Random marketing ni macam mana? Kita taburkan, kita buat flyers, kita tabur flyers merata-rata. Kita tabur name card kita merata-rata. Okay, buat marketing, ketuk rumah ke rumah, blast melalui WhatsApp. Tak perlu tu semua. Okay, because this is an exclusive business, so target yang market, okay, cari orang-orang yang eksklusif juga, bukan main. Okay, so itu saja pesanan daripada Kak Amy untuk semua team members. So, Kak Amy serahkan balik kepada Tuan MC kita. Terima kasih. Okey, terima kasih Kak Amy. Tuan-tuan dan puan-puan, sila take note apa sahaja maklumat ataupun bukan amaran kita tak cakap amaran, tapi kita nak
memudahkan anda supaya anda tidak melakukan perkara-perkara yang boleh dikenakan tindakan undang-undang. Dan sekiranya anda melakukan itu, jangan salahkan pihak QM ataupun jangan salahkan BSG kerana tidak memberitahu lebih awal. Jaga-jaga produk yang eksklusif, perlu ada satu cara promosi yang eksklusif. Benda yang boleh disimpan dalam frame ataupun dalam aquarium, kenapa kita nak letakkan dia seperti barang yang dijual di tepi jalan? Bukan saya nak rendah tepi jalan, tapi letakkanlah quantum metal sebagai satu produk yang very eksklusif, yang tidak mudah untuk didapatkan. Itu maksudnya tuan-tuan dan puan. Dan sekiranya anda didapati melakukan kesalahan-kesalahan yang telah disebutkan oleh KMI, tolong jangan libatkan orang lain. Itu adalah kesalahan yang anda lakukan sendiri dan telah pun diberi peringatan berkali-kali. Itu bukan salah quantum metal dan itu bukanlah salah BSG. Alright, tuan-tuan dan puan, seterusnya saya ingin menjemput dan mempersilakan seorang sharer kita yang begitu committed dalam quantum metal dalam BSG, tidak pernah miss webinar, tidak pernah miss seminar. Dan dengan segala hormatnya, sekiranya Puan Suhaila Marlisa telah pun bersedia di talian, saya ingin menjemput Kak Suhaila kita sama-sama membuat perkongsian pada malam ini. Sebelum tu, izinkan saya untuk on-kan button terlebih dahulu. Okey, silakan Puan Suhaila Marlisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji kita yang kacak bergaya, yang mantul point. Katanya Tuan Fauzan yang sangat banyak memberi ilmu kepada kita, iaitu Kak Amy, saya panggil Kak Amy, yang saya segani Datuk Abak sebagai guru saya, dan juga yang saya kagumilah dengan tim BSG kita yang memang sentiasa tak pernah miss webinar. Kita ni memang kiranya bekerja keras di belakang tabir untuk menjayakan sesi webinar kita ni 3 kali seminggu. Memang mantap gila. Okey, so malam ni saya adalah insan yang terpilih yang boleh dengar clear kan? Tak jelas kan? Ada yang tak jelas ke? Clear. Terima kasih. Saya antara insan yang terpilih untuk membuat sedikit sharing lah untuk malam ni. Saya nak cakap. Okay, first and foremost saya nak perkenalkan diri. Macam Tuan Fauzan cakap tadi, nama saya Suhaila. Saya sekarang berada di Sungai Petani tapi berasal daripada Terengganu. So malam ni saya nak share sikit lebih kepada testimoni apa yang saya sangat suka tentang quantum metal. Maknanya apa yang buatkan saya ni jatuh cinta dengan quantum metal. Okey. Saya nak cerita bagaimana saya bermula, tapi saya takut ambil masa yang panjang. So dipendekkan cerita, saya bermula dengan quantum metal ni sebab saya minat dengan gold bar. Tapi nak dijadikan cerita, saya tak jadi beli gold bar. Saya register Q-nya produk. So kat sini saya nampak tak? Nampak tu? Nampak. Okey, salah. Okay, first bukan nak cakap yang tu, saya nak cakap pasal GAA. Kenapa saya jatuh cinta dengan QM? Sebab saya jatuh cinta dengan dia
punya apa GAA, maknanya sistem pajakan. Tapi saya rasa malam ni ramai juga saya nak cakap, nak bercerita kenapa GAA boleh bagi manfaat kepada kita lah. So yang ni saya share screen yang salah satu daripada kontrak GAA saya dengan Continental. Okey. Kenapa saya berminat sangat dengan GAA ni? Sebab Datuk Abang, saya punya guru. Dia bila webinar ni start, webinar kita ni sebenarnya start pada bulan 1 tahun ni. So selepas 2-3 kali webinar tu, tak silap saya Datuk Abang keluar dengan satu idea. Dia cakap kebiasaannya kita ni ramai yang di QM ni suka guna GSA dengan GLA sahaja. Tapi GAA tu kita abaikan. Kita tak nampak the beauty of the GAA. So dia kata sebenarnya GAA ni kita boleh gunakan untuk selamatkan belanja hangus kita. Yang tu saya seronoklah dengarkan, oh selamatkan belanja hangus sebab kita tiap-tiap bulan memang kita ada belanja hangus. So yang tu adalah satu kelebihan lah siapa-siapa yang menyertai Continental. So tahniah untuk anda yang dah memulakan langkah dengan Continental. Okey. Sebelum tu Kak Su minta tolong tolong klik Kak Su punya dokumen tu bagi besar sikit sebab kita hanya nampak skrin laptop Kak Su je. Stop share, lepas tu share semula. Dia sangkut tu. Nampak tak? Buka kecil. Klik sekali. Double klik. Enggak. Dah besar dah ni rasanya, tak nampak kan? Kalau tak nampak saya just bercerita je lah. Nampak? Tak nampak. Dia tak nampak langsung. Mungkin dia tak share screen semua. Share. ya betul sebab dia pilih targeting screen share. Yes, Dia pilih betul. targeting screen. That's why dia tak nampak. Share entire screen, Su. Tak ada lah pula kat ni. Tak mana ya. Buka dulu gambar tu bagi besar. Stop dulu screen share. Buka gambar tu dulu. Kemudian screen share semula. Pilih targeting dekat slide tadi tu. Yang gambar. Buka dulu ya. Selalu guna Google kan. Ni pakai Zoom. Itulah. Merabai ni. Ya, try sekali lagi, kalau tak boleh tak apalah. Halalkanlah. Nanti masa tekan screen share tu pilih gambar yang tadi. Yang nak dibesarkan itu. Okey, faham. Terima kasih yang mana itu juga. Baru saya sendiri saya tak. Ya, terbaik Kak Su. Saya buat. Boleh teruskan. Okey. Terima kasih. Itulah. First time. Okey, yang ini tak tahu nak cakap apa. Yang ni contoh kenapa saya suka dengan GAA. Sebab GAA ni kita boleh selamatkan belanja hangus kita. And then dengan GAA ni dia berbeza sangat dengan sistem pajak kat luar. Dekat GAA ni bila mas naik kita boleh nampak yang mas kita, harga mas net cash out ni maksudnya keuntungan yang kita buatlah, bukan keuntungan ni macam mana, kira untunglah juga kan, keuntungan yang kita dapat apabila harga emas naik. Yang ni salah satu kelebihan GAA lah. Kita boleh tengok semua sekali dalam sistem. So kita tak payah risau. Okey, lepas tu tapi kena ingat jugalah yang ni yang untung ada juga yang kita berada net loss ni dia berada di
loss lah, maksudnya kita rugi sebabnya masa tu harga emas, bila harga emas jatuh. Tapi kita tak payah risau sebab bila kita bermain dengan emas ni, apa yang paling penting adalah holding power. So kita tak payah risau benda tu. Macam yang untuk GAA ni pun tunggu je harga emas naik. Bila kita tengok kita dah boleh tebus, kita tebus. Sebab bila harga naik, bila kita tebus, especially untuk reseller, saya tekankan untuk reseller dia sangat-sangat untung sebab reseller ni kita ada payout. So daripada payout tu kita boleh beli JSA dengan LME price, and then bila kita dah beli JSA tu kita boleh pula tebus emas kita tu. Kita boleh tebus balik emas kita tu. Yang tu memang sangat-sangat untung. Yang ni tak kira. Lepas tu satu lagi, dia tak ada tarai matang. Tak macam kita pajak kat luar, mula-mula 6 bulan. Lepas tu dia bagi kita 3 bulan untuk kita extend. Lepas tu lagi 3 bulan. Lepas tu tak tahulah kan ada bagi masa ke tak. Tapi semua tempat tak sama. Saya ada satu masa tu bolehlah extend sampai 2 tahun lebih. Tapi ada satu masa tu sekejap je. Dah terlelong dah tiba-tiba saya punya barang kemas. So kat sini saya tengok benda ni sangat-sangat membantu saya lah. Salah satu yang saya buat dengan belanja hangus tu, maksudnya macam kita perempuan, so kita kadang-kadang kita beli baju, tudung, skincare, haircare, yang tu kita boleh pajakkan dulu dan baru kita berbelanja. Saya buat macam tu, dan juga saya pun ada sikit buat bisnes lah. So dengan modal yang saya nak beli produk tu, saya pajakkan dulu, and then baru saya beli produk. So saya rasa macam saya rasa selamat lah buat macam tu kan, sebab kita still ada emas, maknanya belanja kita tu tak jadi hangus. Macam kalau peniaga pula, kalau kita gunakan sebagai modal berniaga, kita pajak and then kita gunakan untuk modal berniaga. Apabila kita dah untung yang berniaga tu, kita pun boleh terus tebus kalau kita nak tebus kan. Maknanya benda tu tak ada langsung lah kerugian, insyaAllah. Lepas tu kalau satu lagi, kalau kita nak terminate pun kita boleh fikir bila kita nak terminate. Terminate ni maksudnya kita nak jual emas kepada company, kita dah tak mahu kita dah tak nak kita dah tak nak sambung bayar yang tahunan tu. So kalau kita rasa kita nak jual, kita boleh jual. Tapi kita jual lah bila harga emas tu tengah tinggi lah. Nasihat saya lah, dan kita akan dapat keuntungan kat situ. Okey, yang ini saya pasal GAA. Yang kedua, the beauty of QM products ni yang saya suka sangat adalah GLA, of course. So bila GLA ni saya nak tunjuk, kena buat balik tadi. Ya, cantik. Nampak tak? Nampak tak Tuan Azri? Kena stop share dulu. Okay, kemudian share pilih yang baru pula. Alright. Satu-satu. Yang ni saya nak cerita pasal GLA. Okey. Salah satu tadi kan kenapa saya berminat dengan berminat dengan emas, sebab saya nak simpan gold bar asal-asal. So sekarang ni saya nak cerita saya dah beli GLA di QM dan saya pun dah pernah terminate. So saya beli masa tu pada 11 Mac. Okey, yang ini sebab pada 11 Mac saya beli dengan harga 135708. Okay, yang ni saya bayar. Cuba kita tengok harga emas di Yapin Gold masa ni 12 Mac ni kira tak bukan satu hari je. Kalau dengan harga 1400,
saya cuma boleh dapat berapa kat sini ni? 5 gram kan. Saya cuma boleh dapat 5 gram. So harga 1 gram berapa sebenarnya? Harga 1 gram kat sini lebih kurang 280 tau. Okey, ini saya cuma dapat 5 gram saja. Tapi saya pilih untuk membeli JLA di QM dengan harga 1357, sama je modal saya. Tapi saya dapat berapa kat sini? Saya dapat 43.7293. So macam yang Tuan Azri cakap tadi, yang GLA ni ganda 10 kan, so dia 10 kali ganda. Maksudnya dengan harga 1000 tu sepatutnya cuma dapat 4.3729. Tapi bila digandakan dengan 10, saya dapat 43.7293. So tanyalah diri anda sendiri sama ada anda nak simpan gold bar ke ataupun anda nak anda nak simpan GLA. Okey, dan yang ni saya terminate pada 31 hari bulan 5 hari tu. Masa gold tengah tinggi kan. So saya pun dapatlah RM2,900.74. Ini yang saya dapat daripada modal saya tadi. Inilah keuntungan yang saya dapat, dan keuntungan ni alhamdulillah sebelum ni memang company tak buat untuk kita kredit kepada GSA, cuma terus ke bank. Tapi kita agak rugi kat situ sebab bila kita kreditkan ke bank, maksudnya bila kita nak beli GSA, dia akan ada spread kat situ 7% kan. So tapi bila macam ni dengan GLA tadi tu, kita boleh terus transfer ke GSA. Maknanya kita akan dapat dengan harga LME. Itu memang sangat-sangat sangat-sangat bagi saya sangat hebatlah. Memang hebatlah. Maknanya saya dengan GLA tu saya dah jana keuntungan, dan saya boleh pula beli GSA dengan harga LME sahaja tanpa spread langsung. Itu the beauty of GLA. Okay, so kalau tadi maknanya saya dapat berapa gram je, 5 gram. Sekarang saya boleh emas saya dah bertambah menjadi 7.985863 gram. So siapa tak nak? Saya tak tahulah kalau ada yang tak nak, tapi saya nak sangat-sangat. So saya gembira sangat-sangat. Tok Abang kenalkan saya dengan QM. Terima kasih Tok. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Itu sahaja saya rasa untuk perkongsian kenapa saya jatuh cinta GAA dan juga GLA. Dan sebagai kesimpulan saya nak ucapkan tahniah kepada anda semua yang berada di sini pada malam ni. InsyaAllah anda berada di tempat yang betul. Jangan risau. Jangan nak kita berada dalam grup BSG. Bawah Kak Amy lagi tu, SM kita Kak Amy, memang saya memang respect lah cara dia bekerja semua sekali. Memang memang hebat lah. Daripada webinar kita ni saya memang tak pernah miss webinar. Daripada webinar ni, daripada puluh-puluh orang, sekarang malam ni saya tengok 300 lebih kot nah. Maknanya betapa berkembangnya network di bawah Kak Amy ni. Tahniah juga saya ucapkanlah untuk Kak Amy. Saya boleh cakap tadi, untuk anda berterima kasihlah kepada referral yang merujuk anda ke QM, yang approach anda. Walaupun mula-mula anda marah ke, annoy ke, tapi last kali anda masuk, anda berterima kasih kepada mereka. Sebab saya rasa QM ni memang boleh bagi manfaat yang besar kepada orang. Itu yang saya nampak. Maknanya cuma kita perlu mulakan langkah je. Tak kisahlah kalau kita tak mampu nak beli GLA, tak mampu belum lagi, just buat simpanan GSA. Simpan sikit-sikit sebab kita macam saya lah, kalau saya bila saya nampak emas saya tu bergerak, bertambah, maknanya saya seronok. Jadi bila emas kita tu dah makin bertambah, kita lagi rasa nak simpan, So bila sampai masa kita dah mampu nak beli GLA kali 5 ke, kali 10 ke, so kita beli. And then kalaulah kebetulan masa tu harga emas, masa kita cukup duit tu harga emas duduk berada di tahap yang rendah, maknanya insya-Allah tak lama. Tunggu tu memang tak lama. Kalau harga naik maknanya anda akan menjana keuntungan. Maknanya kalau kita
dalam masa 2-3 bulan kita boleh untung 70%, why not kan? Why not kita kita ambil kesempatan tu, ambil peluang tu, grab the opportunity. Jangan maknanya jangan lepas. Bila kita dah ada kat sini, jangan lepas. Belajar cari ilmu. Kalau tak faham, datang webinar, tak faham kena rajin bertanya. So bila bila kita dah ada ilmu tu, maknanya insya-Allah kita boleh pergi jauh. Okey, saya rasa setakat itu sahajalah perkongsian saya pada malam ni. Sebab masa pun dah lambat rupanya. Saya ingatkan sekejap. Memang first time guna ni, jangan marah. Okeylah, itu sahajalah. Sebab lepas ni Kak Fairuzah akan buat perkongsian beliau. So terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, pada malam ini Kak Suhaila berjaya mengatasi ketakutan dia untuk berkongsi dan untuk bersama-sama kita sebagai seorang sharer yang hebat, pandai meniaga emas, pandai menyimpan emas, pandai juga dia pajak kat emas dia. Ini satu perkembangan yang baik tuan-tuan dan puan, dan ini perkembangan yang sangat-sangat kita inginkan. Telah pun bergelar dealer developer. Yang terakhir, orang yang terakhir untuk menyampaikan sedikit sebanyak perkongsian apa yang saya lalui sepanjang bersama Quantum Metal. Saya untuk pertama kalinya, first kali dulu pernah sekali lah saya present tentang pelibatan saya dengan Quantum Metal. Tapi malam ni saya sharing sikit-sikit lah apa yang telah saya dapat sepanjang bersama Quantum Metal 4 bulan. Saya bermula bulan yang kata scammer, skipper saya. Jadi saya cuba terangkan dan saya sebenarnya lebih suka bagi info dan kemudian saya akan call. Tapi saya tak terus call lah, saya akan tanya dulu. Saya akan tanya dulu sama ada sesuai atau tidak, dan saya akan buat voicemail. Dan kebanyakannya kawan-kawan tu akan bertanya balik pada saya. Saya sebenarnya tak berapa pandai untuk present macam ni, sebab saya baru habis kursus dan saya nak cuba kuatkan semangat, jati diri, dan saya mesti boleh untuk buat Zoom meeting dengan kawan-kawan. Dan saya sebenarnya dah ada 55 orang introducer, 20 dealer dan 9 developer. Cuma saya masih agak kekok lagi untuk dan masih belajar bagaimana nak buat Zoom bila berhadapan dengan orang ramai macam ni. Jadi saya rasa macam seronok nak berkongsi sebab semua orang dah tahu, kebanyakan yang dah tahu tentang kelebihan Quantum Metal, apa manfaat yang kita boleh dapat dengan bersama Quantum Metal. Jadi saya mula buat WhatsApp kecil dan untuk untuk bercerita tentang kelebihan Quantum Metal, dan setakat ni insya-Allah masing-masing cuba
cuba macam malam ni lah saya ajak kawan-kawan, saya hantar link-link WhatsApp kepada kawan-kawan yang baru nak bermula dan yang memang dah bermula. Dan saya target insya-Allah saya nak jadikan 55 introducer saya ni cepat untuk naik kepada dealer dan boleh merasai apa yang saya rasa terpejam 4 bulan. Alhamdulillah saya rasa bersyukur dalam musim COVID macam ni kita masih ada peluang untuk mendapat pendapatan dan dengan cara yang betul. Dan saya rasa seronok nak berkongsi kelebihan content meter ni pada semua orang yang saya kenal dan saya tak kenal. Jadi saya cuba untuk mengapa nak cakap tu ya? Untuk apa yang saya dapat semasa kursus semalam. Tapi ialah untuk permulaan saya rasa masih kekok lagi. Jadi untuk pengetahuan kawan-kawan, saya first masuk pertengahan bulan 2, setengah bulan hingga bulan 3, saya dah mula capai income 4 angka. Dan insya-Allah dalam bulan Jun ni sehingga hari ni saya dah mencecah 5 angka. Tujuan saya bercerita tu untuk bagi semangat pada kawan-kawan kita semua boleh. Insya-Allah dengan sokongan kawan-kawan, grup semua, saya akan cuba buat yang terbaik dan saya target dalam bulan 9 saya akan jadi merchant. Itu saja kot perkongsian saya pada malam ni. Nampak saya masih kekok lagi nak bercakap. Jadi insya-Allah di masa akan datang dan semua kawan-kawan jangan lupa webinar kita setiap minggu ada banyak yang kita boleh ikuti dan untuk lebih faham kita jangan segan bertanya. Bagi saya itulah yang dapat saya kongsikan pada malam ni. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebabkan Kak Fairuzah kata tak boleh. Saya bagi tepukan satulah ya. Tuan-tuan dan puan, dalam tak boleh bercakap, rupanya dia cakap sambil memberikan inspirasi, sambil memberikan semangat. Yang saya jealous tu, dalam masa 3 bulan, kau ada? Soalan dia gitu. Kan 50 lebih orang tu. Engkau ada 5 figure income katanya. Bukan kaleng-kaleng Kak Fairuzah, bukan kaleng-kaleng Kak Suhaila. Anda insan hebat yang ada bersama dengan BSG pada malam ini. Anda insan hebat yang ada di dalam Quantum Metal Holding. Itu tuan-tuan. Dan saya suka sangat bila kedua-dua share kita mengambil ruang dan peluang untuk kehadapan walaupun hanya di depan skrin. Hanya di depan skrin, tapi kedua-duanya sanggup onkan kamera. Lagi sekali, engkau ada? Contoh gitu kan, kita nak bagi dia berani. Dan dengan wajah yang berseri-seri, ibarat sinar bulan purnama, ibarat sinar keemas-emasan, akhirnya Kak Fairuzah dan Kak Suhaila, anda berjaya sampai di tahap ini dan anda telah pun menamatkan seminar semalam dengan penuh kejayaan, penuh dengan kegemilangan. Tahniah kami ucapkan dari BSG. Tahniah juga kita ucapkan kepada rakan-rakan yang baru, rakan-rakan yang lama. Tanpa anda, siapalah KMI? Tanpa KMI, siapalah BSG? Macam pantun pula malam ni. Okey, tuan-tuan dan puan, kita chill-chill je malam ni. Walaupun bukan malam minggu. Malam ini kalbun milami, kata Allah yang hampir ramli. Dan malam ini kita nak buka sesi Q&A. Ramai sangat yang bertanya. Ramai sangat yang geram. Bila lah CFK tu nak bagi sesi bertanya ni kan? Geram dia bertumbuk je muka dia kan? Tak apa. Saya buka kepada tuan-tuan dan puan. Hari ini semua host, semua sharer, semua host pula yang host tu saya semua presenter, semua sharer telah pun saya onkan buttonnya. Saya aktifkan sensor masing-masing. Jangan tanya saya, tanyalah mereka. Saya hanya MC sahaja. InsyaAllah soalan anda akan dijawab dengan penuh bergaya. Soalan anda akan dijawab dengan penuh fakta. Soalan anda akan dijawab dengan penuh profesional. Kak Amy pun dah menunggu di situ. Kak Amy ni orang yang suka menjawab soalan, kan?
Malam dia suka jawab soalan melalui WhatsApp. Dalam webinar dia jawab soalan menggunakan voice dia. Siapa tak dengar voice Kak Amy, rugilah anda. Siapa dah dengar, insya-Allah dia sumpahnya kita semua menjadi merchant dalam tempoh 45 hari daripada sekarang. Siapa nak jadi merchant? Tepuk sikit. On camera, tepuk sikit. Tu dia bakal-bakal merchant yang comel-comel dan kacak-kacak nampaknya. Terutamanya Tuan Sidik Akhlakan kita begitu bersemangat untuk menjawab soalan. Betul? Okey, tuan-tuan dan puan, kita buka ruangan untuk anda bertanya. Kan? Siapa nak tanya, boleh tanya guna mic, tapi saya yang control mic macam mana tu? Macam mana tu? Tak boleh tanya jugalah. Tanyakan di ruangan chatting. InsyaAllah kita akan bacakan soalan anda satu persatu. Dan kalau boleh, masa nak tanya soalan tu, tujukan terus kepada siapa yang anda nak tanya. Boleh? Kejam sikit malam ni tanyalah. Contoh nak tanya Kak Amy ke apa, boleh letak nama tu supaya adil lah kita punya presenter dan share dapat soalan-soalan yang sama, banyak, sama sikit. Saya nak tanya soalan kepada Tuan MC. Ya, Tuan MC apa khabar? Terima kasih. Alhamdulillah baik. Terima kasih kepada yang tanya. Saya doakan anda terus sihat juga. InsyaAllah habis MCO kita ngeteh bersama-sama. Kita berjimba-jimba meraihkan kejayaan kita dalam quantum metal dan juga kejayaan kita dalam BSG. Okey? Ada lain soalan mungkin ditanyakan? Share kita telah pun bersedia tu nampaknya. Kita senyum-senyum sipu. Okey? Teruskan tuan-tuan gunakan mic anda. Ada nak bertanya? Selamat. Okey, ada satu soalan Siapa yang nak tanya tu? Silakan. Kita ada Okey, saya tengok di ruangan chatting ada satu soalan daripada Cik Muhammad Razi bin Samsudin. Katanya minta tolong kepada semua dealer-dealer yang ada kat sini bagi ayat-ayat promosi untuk tarik orang join QM. Share kat dalam grup WhatsApp. InsyaAllah akan dikongsikan oleh rakan-rakan kita yang ada mungkin ayat-ayat promosi, copywriting yang bagus. Okey, soalan seterusnya daripada Cik Syahir juga. Kalau boleh terangkan balik konsep GLA pinjaman 5 kali 10 kali dari segi semua kos dari permulaan buka akaun sehingga withdraw emas. Okey, soalan ni boleh dijawab oleh mungkin Tuan Azri, silakan. Oh, saya Okey, untuk yang nak buat apa tu GLA 1x5 kan, mula-mula 1 kali 5. Satu unit untuk 1x5 tu adalah $25 kan, hampir-hampirlah 100 lebih lah kan. Jadi dia punya 3.5% tu akan dikenakan pada 4 tu kan. Bila campur 1 jadi 5 kan, jadi 4 tu kena 3.5%, tapi yang fee tu, yuran tu akan dibayar kemudian. Dia bayar kemudian Untuk 1 kali 10 pula, satu unit tu adalah $250 lebih kurang dalam 1,030 lebih lah, RM30 kan. Dan campur dengan yuran dia 300 lebih lah. Yang itu kena bayar awal. Jadi dia tu 9 bahagian 3.5 kali dengan 9 bahagian. Jadi satu bahagian campur 9 bahagian dapatlah 10 bahagian. Jadi yang untuk 1 kali 5 kita bayar kemudian, 1 kali 10 bayar awal. Okey. Itu saja Untuk 1 kali 5 $25 satu. 1 kali 10 $250. Masih kurang jelas lah tuan. Masih kurang jelas Kat mana tu? Okey, yang macam 1 kali 5 tadi. Saya tak faham maksudnya macam mana kena bayar kemudian dan bagaimana kita nak kata orang tu nak beroleh manfaat daripada emas tu sendiri. Oh, bayar kemudian tu. Jadi fee tu dia akan tolak lah kita punya keuntungan tu nanti. Jadi dia yang ini khas untuk orang-orang yang tak berapa nak mampu lah untuk keluarkan 1 kali 10 tu.
Kan? Kalau 1 kali 10 tu melibatkan duit yang 1000 campur 1000 lebih campur 300 lebih kuranglah 1400 lah, 1400. Yang tak boleh bayar 1400 tu dia boleh pergi pula 1 kali 5. 1 kali 5 tu baru $25 je, baru 100 lebih je. Kita dah beli, contohlah saya kan, saya dah beli 1 kali 5 tu 3 kali. Okey. Kita dah layak jadi introducer kan? Betul. Itu kena tanya dealer. Kena tanya masing-masing. Okey. Kemudian saya nak beli 1 kali 10. Okey. Adakah boleh begitu? Terima kasih.